Kayu dibelah di tepi paya sampai di paruh gelap gelita. Lahirnya Rasulullah membawa cahaya menerangi seluruh alam semesta. Sampai di paruh gelap gelita, suram cahayanya di rumah Bunda menerangi seluruh alam semesta dengan berkatnya kelahiran baginda. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku pucuk tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak
المركز وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menghidupkan bagi kita majlis memperingati kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana tiada majlis lebih agung, bahkan tiada satu perkumpulan seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diterima Allah, melainkan di dalamnya disebut di dalamnya nama Allah dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap majlis, setiap transaksi, setiap perkumpulan, setiap perbuatan, setiap usaha yang tidak ada di dalamnya kait mengait dengan Allah, tidak ada di dalamnya berusaha kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kanat alaihi minallahi tirah, melainkan akan menjadi satu bebanan di akhirat nanti. Kita ini alhamdulillah umat Islam bersyukur pada Allah setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sahaja, bahkan satu sahaja agama di dalam sejarah dunia telah lalu 1400 tahun masih asli tulen agama yang kita dapat. Carilah di luar sana, di dalam dunia ini, mana-mana agama yang setelah lalu 1400 tahun masih tulen. Al-Quran masih sedemikian, amalan agama masih sedemikian, diwajibkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Pada hari ini masih kita salat 5 waktu. Diwajibkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke atas umatnya zakat 1/40 sampai hari ini 1/40. Diwajibkan hubungan lelaki perempuan kalau nak dilakukan kena nikah. Sampai hari ini kita jaga institusi nikah kahwin. Walaupun banyak pengaruh-pengaruh yang buruk telah masuk di dalam masyarakat kita, tapi nak tak nak, kita masih menjaga perkara tersebut. Aurat yang wajib dijaga, makin kita jaga. Dan seterusnya pelbagai amalan. Al-Quran di dalam bahasa Arab, tak ada satu kitab pun yang lampau yang masih boleh difahami oleh masyarakatnya, melainkan Al-Quran. Kitabnya di dalam bahasa Arab masih kita preserve, kita pelihara, kita baca di dalam bahasa Arab. Kita tak nak tukar kepada bahasa lain. Memang tak boleh pun sebagai ta'abbudi, iaitu kalau kita nak beribadah kepada Allah dengan bacaan Al-Quran, mesti di dalam bahasa Arab. Solat kita di dalam bahasa Arab pun masih di dalam bahasa Arab. Tiada agama yang ada kelebihan seperti ini. Bahasa Arabnya pula bukan bahasa Arab yang baru. Di dalam bahasa ni dia akan berubah apabila berlarutan zaman. Tetapi bahasa Arab yang kita baca masih bahasa Arab zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tepat. Kita bukan sahaja itu, bahkan kalau barang siapa yang belajar di dalam ilmu, tambah lagi ilmu, belajar tilawah Al-Quran, belajar tahsinul Quran, dia akan membelajar nutuk, sebutan huruf. Sebutan huruf seperti mana diwahyukan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sedemikian teliti. Tak puas hati kita hanya pandai baca Quran, hanya boleh cakap bahasa Arab, nak belajar sebiji macam mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan kita umat Muhammad, satu sahaja.
Carilah agama lain dalam dunia ni, tak akan dapat. Tak akan dapat. Dan agama ini seperti mana dijanjikan oleh Allah, saya belughu hadha din ma balagha al-lail wan nahar, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang Quraisy menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh berhenti sebarkan Islam. Apabila mereka suruh berhenti sebarkan Islam, bukan kerana mereka ada kerana kebaikan untuk masyarakat Arab, alasan mereka kerana memecahkan orang Arab. Waktu itulah alasan mereka memecah, kerana Islam ini memecahkan orang Arab. Sebenarnya bukan memecahkan orang Arab. Yang memecahkan bangsa Arab tu mereka, orang Quraisy yang tak nak beriman kepada Allah. Mereka yang memecahkan. Ada pula agama Islam datang kepada mereka sebagai agama Al-Hanif. Al-Hanif maknanya agama yang suci, yang teliti, yang baik, yang mana bertepatan dengan adat mereka, yang mana bertepatan dengan Nabi Ibrahim, yang mereka berkiblatkan semua amalan mereka dan setiap daripada perbuatan mereka. Maka sebenarnya agama Islam datang kepada mereka untuk memperkasakan bangsa Arab, bukan nak pecah belahkan. Akan tetapi yang pecah belahkan tu pemimpin-pemimpin Quraisy yang tak mau beriman kepada Allah. Kenapa? Pertama sekali kerana kuasa. Ini dia. Yang perkara yang sama yang telah menghancurkan pelbagai bangsa, telah menghancurkan pelbagai kerajaan. Benda yang sama juga berlaku pada kita, ataupun boleh berlaku pada kita, kerana kuasa. Mereka takut lihat, mereka rasa tergugat apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh masyarakat dengan satu cara yang tak boleh faham bahasa. Macam mana ni boleh ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hamba sahaya boleh mereka ingkari. Ya, mereka boleh ingkari cakap tuannya kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah ajar hamba ini dari segi zahir mereka boleh ikut, kenalah taat tuan mereka, tetapi hati ini bukan tuannya yang punya. Hati ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpecahlah orang Arab pertama sekali kerana kuasa. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan senang-senang keluarkan orang daripada kuasa. Kalaulah mereka masuk Islam, mereka tetap akan berkuasa di kalangan masyarakat Arab Quraisy. Tapi ada satu benda yang lebih tersembunyi, yang lebih mereka tak nak cakap. Apa tu? Harta. Kerana kalaulah mereka dah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya mereka dah tak boleh monopoli lagi. Sistem kewangan akan berjalan di kalangan masyarakat, dah tak tertumpu pada seseorang sahaja. Maka mereka cuba pecah belahkan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, seperti mana hadis yang saya sebut tadi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya belughu hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Akan sampai perkara ini, yakni agama ini, kepada setiap pelusuk, mana sahaja sampai kepadanya siang, mana sahaja sampai kepadanya malam, agama ini akan sampai. Kita ini sedang hidup pada akhir zaman. Tak payahlah kita nak nafikan konon-konon masih lama lagi dunia ni, kan? Apabila kalau tanya, bila keluar Mahdi, bila keluar Dajjal, oh lama lagi. Dalam hidup aku mungkin tak keluar, dalam hidup anak aku pun tak keluar, mungkin hidup cucu aku, kalau nasib dia baik, kan? Kenapa kita cakap sedemikian? Bukan kerana Mahdi dah tak dekat, bukan kerana dia tak boleh keluar pada bila-bila masa. Jangan tanya saya pun tak tahu.
Yang tepi pun saya tak boleh jawab. Tetapi hakikatnya kita tak bersedia. Kita tak bersedia kerana kita tahu bila keluarnya Mahdi akan berlaku perubahan yang mendadak di dalam dunia ini. Kita tak bersedia. Kita masih sayangkan keduniaan yang kita miliki, masih sayangkan harta yang dalam poket, masih sayangkan macam-macam benda lah, masih sayangkan pekerjaan kita, masih kita berbangga dengan perkara-perkara tersebut. Sebab itu kita tak bersedia. Bila tanya bila keluar Mahdi, melengit. Sedangkan semua tanda-tanda keluarnya Mahdi sudah pun terkeluar dengan jelas bagi mereka yang belajar. Bagi mereka yang belajar, dia kata tak nampak pun, yalah macam mana nak nampak, belum lagi belajar. Apabila orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah suruh berhenti berdakwah, dia kata, apa yang kau nak wahai Muhammad? Dia suruh Rasulullah berhenti dalam pelbagai cara. Dengan dia seksa sahabat-sahabatnya, Rasulullah dia tak boleh seksa, tetapi dia boleh menyakiti keliling dan cara-cara yang pelbagai. Tapi dia nak seksa dia orang malu. Kerana apa? Kerana itu anak saudara kepada ketua mereka sendiri, Abu Talib. Abu Talib ketua Quraisy sewaktu dia hidup. Nak sakiti Rasulullah, macam mana kita nak sakiti kita punya ketua punya bangsa sendiri? Tak boleh. Jadi mereka menyakiti para sahabat, bahkan membunuh. Mereka pulau Rasulullah dan semua orang Islam. Bukan orang Islam sahaja yang dipulau, bahkan semua daripada keluarga Rasulullah SAW dipulau. Walaupun mereka bukan Islam waktu itu. Nak paksa mereka, suruh paksa Rasulullah berhenti berdakwah. Sebelum itu masih dibenarkan perkahwinan antara orang Islam dan bukan Islam. Masa di Mekah lagi masa itu, pada awal-awal Islam. Mereka kata, kami tak nak kawinkan anak kami dengan mana-mana orang Islam. Mereka buatlah apa yang mereka nak buat. Di pulau Rasulullah SAW 3 tahun. Banyak para sahabat tak cukup makan. Banyak para sahabat kehilangan harta, kehilangan rumah semua. Tetapi mereka tetap berteguh di bawah jaganya baginda Rasulullah SAW. Waktu itu tak cukup makan. Dekat padang pasir, mana ada pohon-pohon sangat, adalah sedikit-sedikit sebanyak. Mereka banyak tak cukup makan sampai mereka ambil daun-daun dekat padang pasir daripada pokok. Daunnya pokok dekat padang pasir bukan macam daun pokok mangga kita, Masya Allah lembut. Daun mereka kasar-kasar, keras-keras, tapi terpaksa juga nak makan, nak buat macam mana. Di dalam hadis disebutkan, apabila mereka makan daun-daun tersebut sampai luka dalam mulut mereka. Luka kasar, keras, sampai luka bahagian dalam mulut. Sampaikan kulit mereka nampak kehijau-hijauan sedikit kerana terlalu banyak makan daun. Kalau mereka pergi buang air, seperti kambing jadi bulat-bulat kerana banyak makan daun. Itu hal keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, berkorban sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau nak wahai Muhammad? Engkau nak harta, kami berikan semua harta kepadamu. Tawaran orang Quraisy. Dia kata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, bagi tahulah Muhammad tu berhenti berdakwah. Tanya dia apa yang dia mau. Dia nak jadi raja, kita jadikan dia raja. Dia nak harta, kita berikan dia sebanyak harta yang dia mahu. Dia nak perempuan yang cantik-cantik, kita kahwinkan yang paling cantik di antara kita untuk Muhammad. Yang penting dia berhenti perkara ini. Cukuplah.
Abu Talib tahu bahawasanya tawaran ini tidak akan menjadikan Rasulullah SAW berhenti. Akan tetapi dia khawatir dan dia takut kalau ada apa-apa perkara boleh terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi dia bagi tahulah juga, ya Muhammad, wahai Rasulullah, aku meminta kepada engkau, aku khawatir takut apa-apa akan terjadi kepada engkau. Lagi-lagi pada waktu itu Abu Talib sudah tua. Dia kata, dia sampaikan, sesungguhnya orang Quraisy memberikan kau tawaran, berapa harta engkau nak ambillah, yang penting kau berhenti berdakwah. Berapa perempuan yang kau mahukan, mereka kahwinkan kau yang paling cantik semua, yang muda-muda. Adakah engkau nak menjadi raja? Maka aku akan jadikan kau raja, yang penting berhentilah perkara ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau wudi'al syamsu an yami ala yamini." Kalau dia diletakkan matahari di sebelah tangan kanan aku, wa wudi'al qamaru an yasar ala yasari. Kalau diletakkan bulan di tangan kiriku, sesungguhnya aku tidak akan berhenti melakukan dakwah sehinggalah tersebarnya agama Islam, au ahli kadunah, ataupun aku yang binasa kerana mengusahakan perkara ini. Ini kesediaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Abu Talib dia pun pergi balik pada Quraisy. Dia bagi tahulah mereka, kamu tahulah apa jawapan yang diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pegangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana warawadathu al-jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Gunung Ganang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan diri mereka tu, Gunung Ganang tu jadi emas. Gunung Uhud, kita pergi umrah, kita ziarah Madinah, kita nampak Gunung Uhud. Panjang Gunung Uhud tu 7 km. 7 km panjang Gunung Uhud. Itu kalau bertukar jadi emas apa jadi? Tak payah Gunung Uhud lah, besar surau ni lah. Dibahagi jongkong-jongkong emas penuh dengan surau ni. Jongkong emas, kaya ke tak kaya? Kaya sekaya-kayanya. Ditawarkan Gunung Uhud, menawarkan diri. Subhanallah, Rasulullah sayang kepada Gunung Uhud. Sampai hari ini kita pergi Madinah mesti lalu ataupun ziarah Gunung Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhud itu adalah salah satu gunung yang mana dia cinta pada kita dan kita juga cinta kepada dia, kata baginda Rasulullah. Salah satu maknanya sebenarnya Gunung Ganang tersebutnya sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tawar jadi emas baginda Rasulullah an nafsihi fa'araha ayyama syamam. Rasulullah tunjukkan siapa yang lebih tinggi. Bukan gunung yang lebih tinggi, bukan emas lebih tinggi, tetapi nilai murni akhlak mulia yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih murni. Lagi jauhkan diri lagi bagus, lagi tak minta lagi bagus. Itu ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari ini kita berkumpul menyambut maulidnya, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tak terfikir ataupun kita tertanya-tanya mungkin, kenapa nak sambut maulid, kan? Kalau kita tahu kelahiran baginda Rasulullah SAW pada 12 Rabiul Awal, kewafatan baginda bila? 12 juga, lebih kurang
Ada yang ulama kata 11, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 16 dan sebagainya. Yang penting keliling tarikh itu juga. Tengah-tengah Rabiul Awal. Yang masyhur di kalangan masyarakat adalah 12 Rabiul Awal, kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak buat haul? Atau bahasa Melayu kata haul. Sebenarnya itu bahasa Arab, haul. Kenapa kita tak buat haul? Menyambut kewafatan, sedangkan tarikh sama, tapi kita sambut kelahiran. Pernah tertanya, kalau kita lihat amalan di negara kita, kalau sultan-sultan negeri kita sambut kewafatan, haul, betul. Begitu juga untuk para ulama dan salihin, kita menyambut haul dia, tarikh kewafatan dia. Tetapi kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sambut kelahiran? Ia nak menunjukkan baginda Rasulullah tak sama macam kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemberian umat ini, kita ini umat, pemberian terbesar umat adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana Rasulullah, Allah tak cipta bumi, Allah tak cipta langit, Allah tak cipta matahari, Allah tak cipta bulan. Tak ada perkara yang Allah ciptakan di dalam dunia ini. Setiap segala sesuatu di dalam dunia ini dicipta kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyak mana pun usaha kita letakkan di dalam hidup kita untuk memperjuangkan agama Rasulullah, untuk mengamal sunnah baginda, sejauh mana pun kita buat, berapa banyak harta pun yang kita belanja untuk pergi menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi makamnya, tidak dipanggil sebagai orang yang melampau. Kerana itulah maksud hidup, agar kita kenal kepada Allah melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah apa yang Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku, kata Allah. Nak menyembah Allah kena ikut cara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya baginda, dengan lahir sahaja terjadi pelbagai peristiwa yang ajaib. Pelbagai peristiwa yang ajaib. Dajjal sebelum kelahiran baginda Rasulullah, dia boleh berkeliaran dekat atas muka bumi ini. Sebaik sahaja kelahiran Rasulullah, dia diikat. Dia apa? Dia diikat, duduk dia diam kat pulau. Pulau mana? Allahu alam, saya tak tahu. Kalau siapa-siapa tahu nanti boleh share location. Sebaik saja kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin dia sebelum ini dia boleh pergi ke langit untuk dengarkan khabar minas sama. Dia boleh dengar khabar-khabar perbincangan di antara para malaikat dengan takdir yang akan berlaku dekat atas muka bumi. Maka jin tu pun turun dekat bumi, dia bagi tahu tukang telek apakah yang akan berlaku pada masa akan datang. Itu sebelum kelahiran baginda Rasulullah. Selepas kelahiran baginda Rasulullah, dah tak dapat. Semana-mana jin dan syaitan yang cuba mendengar perbincangan para malaikat dengan apa yang akan berlaku pada masa hadapan, maka dia akan disampar petir. Petir itu kita tak tahulah sama ada petir yang ada wujud dekat bumi ini atau petir lagi satu yang Allah ciptakan dekat langit. Dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patung sembahan orang Arab Quraisy di keliling Kaabah, dipenuhi dengan patung. Waktu itu lahir saja baginda Rasulullah, patung semua terjatuh. Patung tu bukan diletakkan sahaja,
patung itu dipacak dengan begitu kuat di dalam bumi, yang mana menjadikan seolah-olah mustahil kalau orang tolak atau apa-apa terjadi. Bahkan kalau gempa bumi terjadi pun patung tu tak jatuh, begitu kuat sekali mereka letak. Kelahiran baginda saja semua terbalik patung keliling Kaabah. Sebelum waktu subuh terpancar cahaya. Pelbagai peristiwa terjadi. Sebab itu, walaupun orang yang paling memusuhi baginda Rasulullah SAW, Abu Lahab itu, dengan kelahiran Rasulullah saja bergembira, peristiwa ajaib terjadi. Baginda Rasulullah SAW, kelahiran dia bukan macam kelahiran orang lain. Kelahiran dia di dalam kandungan ibu dia tak rasa sakit. Di dalam kandungan ibu dia tak rasa penat, ibunya tak rasa penat. Bahkan di dalam kitab sirah menyatakan bahawasanya waktu Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah waktu yang paling bahagia Aminah ada dalam hidup dia. Ini satu khabar yang pelik. Kalau bagi kita punya muslimat, kalau mengandung, Masya Allah, memang cabaran. Dengan demamnya, dengan penat dia, dengan sakitnya dan sebagainya, memang satu cabaran. Tetapi kalau Aminah lain. Kalau Aminah lain, dia mengandung, dia aman damai bahagia. Dia mengandung, dia mimpi para anbiya, 9 bulan 9 para anbiya dan rasul dia mimpi. Makin bahagia. Wafat, meninggal bapaknya Rasulullah SAW, Abdullah, sewaktu mengandung. Muda, umur 18 tahun meninggal. Lahir baginda Rasulullah SAW. Kelahiran baginda macam mana? Tak ada tali pusat. Tak ada tali pusat. Kalau ikut sains, tak ada tali pusat, maknanya apa? Maknanya tak ada khasiat lah yang lalu daripada ibu kepada anak. Betul? Khasiat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dalam keadaan kering. Macam mana boleh lahir kering? Tak tahu. Wangi. Siap khatan. Tak cukup khatan. Siap makeup. Siap celak. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau satu-satu orang itu dilahirkan, dia akan dilahirkan pertama sekali baby bila lahir buat apa? Nangis. Baginda Rasulullah tak nangis, dia bersin, kemudian dia cakap Alhamdulillah. Sebab itu Imam As-Suyuti mengatakan di dalam dunia ini ada 14 bayi yang berkata-kata di dalam buayan. Salah satunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah, untung kita. Segala perkara yang berat diringankan. Bahkan yang kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan? Tidak ada satu perkara yang Allah menjadikan tanggungjawab ataupun satu benda yang berat, melainkan Allah bukakan baginya sebanyak kemudahan. Kalau kita jaga salat, Allah selesaikan urusan kita yang lain-lain. Kalau kita bayar zakat, itu makna zakat itu apa? Suci. Pertama sekali dia mensucikan harta. Yang kedua dia memelihara harta. Yang ketiga dia memperbanyakkan harta. Orang yang bayar zakat ni insya-Allah harta dia akan banyak. Begitu juga sedekah. Ma naqasat malun min sadaqatin. Bila hadis, pelbagai hadis dia sebut tentang sedekah. Tidak akan kurang harta orang yang bersedekah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Akan tetapi makin lebih banyak, makin lebih banyak, makin lebih banyak. Itu zakat. Kemudian kita pergi haji. Itu kembali kepada fitrah manusia. Kita semua bersama-sama. Tak kira mana bangsa, tak kira apa kulit, apa bahasa. Semua kita daripada Bani Adam. Dan yang sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah.
Semua kembali balik pada sana. Kemudian kita melakukan puasa, lawan nafsu, belajar lawan nafsu sikit-sikit. Kerana dalam hidup ni kita Masya Allah banyak ikut nafsu. Datang sebulan sekali, datang setahun sekali, sebulan lawan ikut nafsu. Ikut lawan nafsu pun bukannya sepanjang hari, beberapa jam. Lepas tu balas dendam. Tapi itu sikit. Nak juga Allah didik kita lawan nafsu, kembali balik pada fitrah diri kita sendiri. Ini ajaran Islam. Kalau ada najis, kita cuci baju, selesai masalah. Kalau sebelum Islam, kalau ada najis kena potong, tak boleh cuci. Kenapa? Kena potong, buang. Kalau kita zakat 1/40, kalau zaman Nabi Musa zakat berapa? 1/4 sahaja. Nak yang 1/40 kena 1/4. Pada awal Islam Allah berikan salat 50 waktu. Al-Isra wal Mi'raj, waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mi'raj ini pemberian paling besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita kena ingat dua perkara. Satu, pemberian yang paling besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi satu adalah pemberian yang paling besar bagi diri kita sendiri. Pemberian yang paling besar bagi diri kita sendiri adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemberian yang paling besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu jugalah pemberian yang paling besar bagi ahli syurga. Kalaulah dekat dunia ini kita duduk berfikir-fikir, nanti aku nak masuk syurga, nak akan, nanti nak duduk dekat istana, nanti aku nak, tak tahulah buat apa, kan? Sesungguhnya itu semua nikmat sampingan, bukan nikmat utama. Nikmat utama itu adalah apabila kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Allah Maha Agung, Maha Tinggi. Itu nikmat paling besar. Sebab itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah mi'raj, naik bagi semua orang yang beriman. Kadang-kadang kita pelik tengok orang salihin ni, mereka suka, masya-Allah, mereka asyik baca Al-Quran. Sebahagian mereka asyik melakukan salat, bermunajat kepada Allah berjam-jam. Itu mereka sudah mula merasai nikmat syurga dekat atas muka bumi. Ya. Contoh macam kita boleh makan. Wah, makan. Kenapa makan? Orang yang tak suka makan pun tengok, kenapa dia makan banyak? Kita tahu nikmat, kan? Kita memahami nikmat makan tu. Kita makan. Kemudian juga pelbagai perkara, kita terus-menerus tenggelam di dalam nikmat tersebut kerana kita tahu rasa nikmat. Begitu juga kita orang beriman ni sebenarnya dalam anggota badan ada dua perkara. Satu rohani, satu jasmani. Kita selalu, jasmani kita ni pandai rasa, tapi rohani kita ni kurang merasai, kurang menikmati solat. Sebab tu solat beratlah, susah. Nak lakukan solat sunat 2 rakaat selesai jalan, kan? Nak baca Al-Quran, ya Allah, aku bagusnya baca setiap hari 1 muka surat Al-Quran, kan? Kerana kita tak merasai nikmat. Kalau merasai nikmat 1 hari 1 Quran pun tak ada masalah. Ya, bagi para salihin. Sebab itu kita dengar Imam Syafi'i pada bulan Ramadan berapa kali khatam? 60 sahaja. Kalau 60 kali khatam, maknanya setiap hari berapa khatam? 2 khatam sahaja. 2 khatam, Masya Allah. Berapa lama kita nak capai 2 khatam? Sebahagian para salihin mereka solat sepanjang malam,
baca suratul Baqarah dan sebagainya, nikmat, tak ada masalah, nikmat. Macamlah ni zaman ni, waktu ni betul-betul musim bola. Mana boleh bangun pukul 1, pukul 2, kalau tertidur boleh bangun hanya nak apa? Nak tengok bola. Kalau bulan lain tak sanggup. Tapi nikmat, betul. Macam tak ada orang tengok bola je kat surau ni, macam ni. Kan? Apabila seseorang itu menikmati, apabila dia menikmati, dia boleh duduk, tak ada masalah, dia boleh salat, berdiri dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, suka, rasa seronok. Kita punya rohani. Macam mana kita nak menikmati? Rohani kena sihat. Apabila sakit, dia tak boleh rasa. Macam apabila kena COVID, makan boleh rasa ke tak boleh? Makan tak boleh rasa, hidung tak boleh bau, apa semua tak boleh. Itu orang sakit. Kalau orang sehat, makan boleh rasa. Begitu juga kalau iman kita, kalau rohani kita sehat, kita melakukan ibadah, kita rasa, kita menikmati, suka. Apabila kita rasa alamak beratlah nak buat satu amalan, itu tanda rohani kita tengah sakit. Kan? Kalau melakukan dosa, kita tak rasa berat, tak ada masalah. Tetapi kalau rohani itu sehat, contoh di bawah seperti jenazah. Kalau orang hidup, kita cubit, agak-agak dia bising, sakit. Kalau mayat, kita cubit. Apa kita buat, jangan cubit. Apa pun kita buat, dia ada cakap apa. Begitu juga diri kita sendiri. Dan ada satu cara untuk menghidupkan rohani kita. Kita perbanyakkan hadir majlis. Perbanyakkan hadir majlis. Kita ni orang Islam ni, orang Islam ni tak kira lah apa sekali dia pun, di dalam hati dia tu ada iman. Dia sembahyang ke tak sembahyang ke apa lain, apa pun, iman itu seperti gula dekat dalam hati dia. Apabila kita buat teh, kita tuang gula, kan? Tapi kita tak kacau. Kita buat teh, gula dekat bawah, kita minum teh, apa rasa? Pahit. Sedangkan gula ada atau tak ada? Tetapi kalau kita ambil sudu, kacau, lepas tu kita minum, nikmat. Begitu juga kita semua orang Islam, di dalam hati kita itu ada iman. Tak kira lah apa lapisan masyarakat sekalipun, tak cukup orang Islam, orang bukan Islam pun ada di dalam hatinya fitrah. Ini Allah jadikan fitrat Allahu allati fataran nasu 'alaiha. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah ada letakkan fitrah di dalam setiap hati manusia. Walaupun tak ada iman, tetapi hati dia suka kepada kebaikan, hati dia suka kepada keadilan secara umum. Kalau diceritakan tentang Muhammad SAW, mereka tahu kisah sebenar, mesti mereka cinta Rasulullah. Tak ada nak benci. Benci itu datang kerana salah faham dan pelbagai perkara lah yang mendatangkan kebencian. Tetapi hakikatnya tidak akan benci kalau benar-benar mengetahui. Jadi datang majlis, dia kacau iman, sampai dia mula rasa menikmati imannya. Hadir kita rajin, jangan tinggalkan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta keampunan di dalam seperti hadir majlis, di dalam seperti ini. Apa yang akan jadi? Allah akan berikan di dalam satu hadis Al-Qudsi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang sayyarah, yang berjalan-jalan. Apa malaikat ni buat? Yaltamisuna majalis az-zikir, dia cari-cari majlis zikir. Apabila duduk di dalam majlis, apabila dia faidha wajadu, apabila salah satu daripada malaikat tu dia jalan-jalan, dia nampak majlis, dia panggil malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, mari duduk di damari, ini tempat yang kamu cari-carikan. Datanglah para malaikat.
Jangan takut, malaikat ni bukan macam hantu. Apabila dia datang, fayahufu ba'duhum ba'da ila sama'id dunya, maka malaikat ini apabila dia datang, dia akan melapiskan satu demi satu, satu demi satu, sampailah ke langit bumi. Sampailah ini kita duduk macam ni. Ini bukan kita sahaja, wahai tuan dan puan sekalian. Di atas kita ada lapisan, lagi perkumpulan, lapisan demi lapisan, ratusan ataupun ribuan, wallahu alam. Sampai ke langit. Sampailah apabila kita habis majlis, maka mereka akan berpisah. Dan mereka akan hantar kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nescaya Allah akan bertanya kepada mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah tanyakan kepada mereka, wahai malaikat, dari mana kamu datang? Dia kata, ya Allah, kami datang daripada hamba-Mu. Allah bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka berjawab, ya Allah, mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan juga mereka berdoa kepada-Mu, bermunajat. Maka Allah tanya kepada para malaikat, wahai malaikat, apakah yang mereka mahukan? Maka para malaikat pun menjawab, ya Allah, mereka mahukan syurga, ya Rabb. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, adakah mereka semua sudah pernah melihat syurga, sedangkan mereka nak syurga? Maka para malaikat menjawab, ya Allah, mereka tak pernah lihat syurga. Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, apa akan berlaku kalau mereka dapat melihat syurga? Maka malaikat pun jawab, ya Allah, pastilah mereka itu lebih mentaati dan beramal saleh. Allah bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang mereka mahukan? Maka para malaikat pun jawab, ya Allah, mereka mahu selamat daripada azab api neraka. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, adakah mereka pernah lihat api neraka? Malaikat menjawab, tidak ya Allah, tidak pernah mereka melihat api neraka. Allah bertanya, wahai malaikat, bagaimana hal keadaan mereka kalau melihat api neraka? Maka malaikat menjawab, ya Allah, kalaulah mereka lihat api neraka, pastilah mereka lebih takut untuk bermaksiat kepada-Mu. Allah bertanya kepada para malaikat, ya malaikat, apakah yang mereka mahukan? Maka para malaikat menjawab, ya Allah, mereka mahukan pengampunan-Mu, ya Allah. 3 perkara. Apabila seseorang hadir ke dalam majlis, kita mahukan 3 perkara ini. Yang pertama, kita mahukan syurga. Yang kedua, kita mahukan selamat daripada api neraka. Yang ketiga adalah perkara yang paling berharga kepada kita sebaik sahaja kita masuk dalam kubur, iaitu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat situlah baru kita hargai, ya Allah, berapa harganya, berapa pentingnya pengampunan Allah. Lupa semua apa yang ada, semua dah tak bermakna lagi. Allah berkata, wahai malaikat, ushidukum bi annani. Allah menjawab kepada malaikat, naiklah saksi wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah menulis bagi mereka syurga, telah menyelamatkan mereka daripada neraka, dan telah aku ampunkan bagi mereka semua dosa mereka. Mudah-mudahan Allah bagi kita syurga, insya-Allah, amin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada azab api neraka, amin. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita yang lampau dan akan datang, insya-Allah, amin. Kemudian di sekeliling majlis ini ada beberapa orang yang mana mereka hadir bukan untuk majlis. Ada mereka hadir kerana hajat-hajat tertentu. Ada yang kemungkinan ini hajat dia, ada yang itu hajat dia. Maka akan ada sebahagian malaikat akan sampaikan kepada Allah, ya Allah, fulan, dia datang bukan kerana majlis, tetapi untuk memenuhi hajat dia. Dia ada hajat datang ke sini. Kemungkinan nak jumpa sahabat dia, nak ambil barang, kebetulan ada di duduk sajalah, tunggu sekejap lagi ada makan. Halang-halang.
Dan pelbagai alasan. Ada orang saja nak duduk, dia pernah bergaduh dengan isteri kat rumah, atau isteri bergaduh dengan suami kat rumah, baik aku datang surau. Bukan kerana ada majlis. Para malaikat ini akan datang kepada Allah. Ya Allah, ini datang bukan kerana majlis, ini datang kerana nak memenuhi hajat dia. Apa yang Allah katakan? Walahu ghafartu humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Baginya juga aku ampunkan. Sesungguhnya mereka itu apabila duduk dengan kaum yang di dalam majlis ini, mereka bersebelahan, walaupun bukan kerana niat yang betul, mereka takkan binasa dan takkan dikecewakan pemberian Allah Subhanahu. Kalau ada orang datang untuk berniaga ke apa, semuanya dapat berniaga, semuanya dapat pengampunan Allah Subhanahu, tak terkecuali. Ini kehebatan majlis. Khususnya majlis ini mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampunkan bagi kita semua dosa insya-Allah. Selamatkan kita daripada segala bala bencana insya-Allah. Bala bencana cinta kepada dunia, bala bencana maksiat di sekeliling kita, mudah-mudahan Allah angkat insya-Allah. Menjadikan masyarakat kita mentaati Allah dan beramal saleh. Kita minta Allah Subhanahu wa taala berikan kita pengampunan daripada segala dosa kita yang kecil ataupun besar, yang sengaja kita lakukan ataupun tidak, yang mana kita lakukan sama Allah ataupun sesama manusia. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami memohon daripadamu pengampunan ya Allah daripada segala apa yang telah kami lakukan pada masa lepas ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, peliharalah bagi kami apa yang masa akan datang ya Allah. Jauhilah kami daripada perjalanan menuju kemaksiat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sesungguhnya kami ini hamba-Mu ya Allah, yang mana kami sentiasa mengharapkan rahmat-Mu, kami sentiasa mengharapkan taufik hidayah-Mu ya Rabbal Alamin. Janganlah letakkan kami di dalam keadaan maksiat di mana sahaja ya Allah. Janganlah campar kami ataupun uji kami dengan perkara yang kami tak mampu ya Allah. Letakkanlah kami dalam satu situasi yang mana sentiasa kami mencari redha-Mu ya Allah, yang mana sentiasa kami dapat menunjukkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar menjadikan kami orang-orang yang baik ya Allah. Cukuplah daripada segala apa yang kami telah lakukan pada waktu lepas ya Allah. Janganlah jadikan kami di antara golongan yang Engkau marahi ataupun Engkau murkai ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berjauhan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi zaman. Cukuplah kejauhan yang telah kami lalui di dalam dunia ini ya Allah. Janganlah sertai dengannya kejauhan pula di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunkanlah bagi kami dosa mata kami ya Allah, dosa telinga kami ya Allah, dosa tangan kami ya Allah, dosa mulut kami ya Allah, dosa perut kami ya Allah, dosa kedua kaki kami ya Allah, dan juga dosa anggota badan kami kesemuanya kami meminta Engkau pengampunan ya Allah. Janganlah lakukan pada anggota kami selepas ini melainkan di dalam jalan mencari ridha-Mu, di dalam ajaran mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah keberkatan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Hiasilah rumah tangga kami kasih sayang amalan yang baik seperti mana yang dimahukan oleh-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berkatilah bagi kami rezeki kami. Jangan jadikanlah bersumber rezeki kami daripada mana-mana sumber yang haram. Bahkan jadikanlah ianya daripada sumber yang halal semata-mata ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, yang paling kami hargai di dalam hidup kami adalah ridha-Mu. Yang paling kami mahukan adalah syafaat Nabi-Mu. Janganlah jadikan apa-apa urusan dunia itu lebih hebat di dalam diri kami daripada ridha-Mu ya Rabbal Alamin.
Janganlah jadikan di dalam hidup kami satu manusia lebih agung di dalam hati kami lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami hadir di dalam majlis ini ya Allah, mengharapkan apa pemberian yang Kau boleh berikan di dalam hati kami, apa pemberian yang boleh Engkau beri di dalam diri kami ya Allah. Tiada siapa daripada kami datang untuk urusan dunia ya Allah. Kami datang di dalam rumah-Mu ya Allah. Kami tetamu-Mu ya Allah. Banyak sesungguhnya kami punya harapan dan hajat kami ya Allah. Engkaulah tuan rumah ya Allah. Kami datang berharap kepada-Mu segala sesuatu yang baik bagi diri kami ya Rabbal Alamin. Selamatkanlah kami daripada segala kebahayaan yang akan mendatang ya Allah. Keluarkanlah kami daripada apa situasi yang buruk ya Allah yang kami lalui sekarang di dalam hidup kami, keluarga kami, ataupun kesusahan yang kami lalui ya Rabbal Alamin. Tidak kami lupa juga ya Allah bagi saudara-saudara kami yang se-Islam di mana sahaja mereka ada di atas muka bumi ini ya Allah. Lepaskanlah mereka daripada belenggu kezaliman ya Allah. Berikanlah mereka iman yang kuat, taufik dan hidayah agar mereka dapat meneruskan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbal Alamin. Pelbagai hajat yang kami ada di dalam diri kami ya Allah, tiada tempat kami kembali dan meminta melainkan kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Kami mengangkat tangan kami pada-Mu ya Allah, menunjukkan kefakiran diri kami ya Allah, menunjukkan kerendahan hati kami ya Allah. Kami membongkarkan semua isi hati kepada-Mu ya Allah, memohon daripada-Mu segala rahmat dan kebaikan, memohon daripada-Mu segala pemberian ya Rabbal Alamin. Daripada kami ada yang sakit ya Allah, Kau berikanlah kesembuhan, sakit jasmani dan juga sakit rohani ya Allah, Kau berikanlah kami kesembuhan dalam hati kami ya Allah. Keluarkanlah daripada hati kami tamak kepada dunia. Perbaikilah sifat kami, buangkanlah sifat kemarahan yang tak tentu pasal. Buangkanlah sifat hasad dengki di kalangan masyarakat Islam ya Allah, khususnya daripada diri kami sendiri. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hiasilah dengan segala kebaikan dan kecantikan ya Rabbal Alamin. Pakaikanlah bagi kami pakaian akhlak mulia ya Allah, pakaian akhlak, pakaian bertakwa kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sesungguhnya daripada kami ada permasalahan duniawi tertentu, Kau selesaikanlah ya Rabb. Engkau keluarkanlah kami daripada kesusahan tersebut ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sesungguhnya ya Allah hati kami ya Allah, terangkanlah dengan segala kebaikan, keluarkanlah segala kekotoran dan kejahatan di dalam hati kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sebahagian daripada kami mempunyai hajat-hajat duniawi dan ukhrawi ya Allah. Sedangkan garam pun Engkau menyuruh Nabi Musa untuk meminta kepada-Mu. Kami mempunyai pelbagai hajat di dalam hati kepada-Mu ya Allah. Kepada-Mu jualah kami minta untuk diperkenankan ya Rabbal Alamin. Kepada-Mu jualah kami mempersembahkan kelemahan kami ya Allah. Kepada Sang Maha Kuasa jualah kami tempat kembali ya Allah. Tiada tempat lagi yang boleh kami kembali selain daripada Engkau ya Rabbal Alamin. Jikalaulah Engkau ini suka kepada para salihin, jikalau Engkau ini tempat kembali semua para salihin, maka kami ini lebih memerlukan kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, pelembutkanlah hati kami ya Allah. Buangkanlah cinta dunia yang kami ada di dalam hati kami ya Allah, agar kami tidak meletakkan dunia ini lebih penting daripada Engkau dan Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, daripada kami ada yang arwah di antara keluarga kami, yang mana mereka itu telah kembali ke rahmat-Mu ya Rabb, yang mana telah mereka kembali dan mengharap hanya tiada apa yang mereka ada pada waktu ini selain daripada Engkau ya Allah.
arwah daripada keluarga kami, ibu bapa kami, saudara mara kami, adik-beradik kami, orang yang kami kasihi ya Allah. Engkau ampunkanlah bagi mereka kubur mereka ya Allah. Berikanlah rahmat kepada mereka ya Allah. Engkau luaskanlah kubur mereka. Engkau berikanlah, terangkanlah kubur mereka, jadikanlah daripada taman-taman syurga. Sampaikanlah kepada mereka pahala-pahala kami ya Allah, agar mereka menikmati kehidupan di sana ya Rabbal Alamin, jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, di dalam kami, di dalam hidup ini ya Allah, walaupun kami bersibukkan dengan pelbagai urusan dunia ya Allah, kami mahu mati di dalam keadaan husnul khatimah. Kami mahu mati di dalam keadaan husnul khatimah. Kami mahu mati di dalam keadaan husnul khatimah, yang mana pada akhir kalam di dalam hidup kami ya Allah, kami semua mengucapkan La ilaha illallah. Ketika telah dekat waktu kelahiran Ahmad sallallahu alaihi wasallam dari izinnya, yang apabila menghendaki sesuatu tidaklah akan terhalang. Sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah binti Wahab, yang baginya telah Allah muliakan martabatnya sebagai ibu bagi sebaik-baik ciptaan. Dari ayah hamba yang terpilih sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, yang melihat tanda-tanda isyarat kenabian. Terjadi bahawa wajah ayahnya diterangi cahaya Taha sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian berpindah kepada anak yang terjaga ini. Cahaya itu terlihat dengan jelas. Dan dia adalah keturunan Hashim yang mulia dan perkasa, putra Abdul Manaf, keturunan Qusay yang dahulu. Ayahnya digelari Hakim, yakni orang yang adil, dan kepribadiannya telah termasyhur, maka berbanggalah dengan kepribadian itu. Dan hafalkanlah silsilah keturunan
hingga kau temukan silsilahnya pada datuknya Adnan. Apabila telah sampai kepada Adnan, maka berhentilah bahawa setelah Adnan banyak riwayat yang berbeza, dan ketahuilah bahawa nasabnya bersambung hingga Nabi Ismail alaihi salam, putra Nabi Ibrahim alaihi salam, yang telah menjadi pendukung ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Sayyidah Aminah radhiyallahu anha mengandungnya sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ia ibundanya radhiyallahu anha merasa sakit sebagaimana keluhan wanita hamil. Baginda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha diselubung kelembutan dari Allah pemelihara langit. Hilanglah segala gangguan, kegelisahan dan kesedihan. Kemudian ia Sayyidah Aminah radhiyallahu anha menyaksikan sebagaimana yang telah diketahuinya bahawa Yang Maha Pemelihara telah memuliakan alam semesta dengan kesucian bayi di dalam kandungannya. Maka ia pun bergembira ketika telah dekat saat-saat kelahiran, maka berluapanlah limpahan keredaannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fi kulli lahzatin abada ala khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Maka muncullah cahaya-cahaya dari segala penjuru, dan detik kelahiran pun tiba. Beberapa saat sebelum terbitnya fajar, muncullah matahari hidayah. Lahirlah kekasih yang termulia dan terjaga. Sallallahu Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami memohon daripada-Mu ya Allah agar diberikan ganjaran yang besar ya Allah kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tidak siapa pun yang keluar daripada majlis kami hari ini ya Allah melainkan dipadamkan namanya daripada nama ahli neraka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tiada siapa yang hadir di dalam majlis ini ya Allah melainkan telah Engkau tulis bagi kami nama kami di dalam syurga tertinggi, syurga Firdausul A'la ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kanak-kanak yang hadir di sini ya Allah, berikanlah mereka taufik, hidayah, penjagaan yang baik ya Allah. Anak-anak muda yang hadir di kalangan kami ya Allah, berikanlah kekuatan ya Rabbal Alamin agar menjauhi daripada pengaruh-pengaruh yang buruk di dalam pada waktu ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, anak-anak muda dan juga masyarakat Islam di perkampungan ataupun di kawasan ini ya Allah, berikanlah mereka kebaikan dan masa depan yang baik ya Allah, masa depan dunia dan juga masa depan akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kepada semua orang yang telah membantu majlis ini ya Allah, khususnya kepada EJK surau ini ya Allah dan juga EJK majlis ya Allah, berikanlah mereka ganjaran yang besar, berikanlah mereka kebaikan, keberkatan dan kemanfaatan di dunia ini dan di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bagi semua orang yang telah meletakkan usaha untuk menjayakan majlis ini ya Allah, daripada orang yang menyiapkan sound systemnya ya Allah, daripada orang yang menyiapkan makan minumnya ya Allah, daripada orang yang jaga bersihnya ya Allah, daripada orang yang meletakkan apa sahaja tenaga ya Allah, daripada ahli-ahli kamera ya Allah dan lampu-lampu semua ya Rabbal Alamin, daripada setiap orang yang telah menyumbang dengan tenaga dan harta mereka ya Allah, dengan niat-niat mereka yang mulia dan segala hadirin di sini ya Allah, berikanlah kami semua ganjaran yang besar di akhirat nanti ya Allah. Tidak kurang kami mahukan selain daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembirakan hati Nabi-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami hadir di dalam majlis ini ya Allah, kami meletakkan kesungguhan di dalam majlis ini ya Allah dengan harapan yang sangat besar dari-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau ini maha agung dan juga maha kaya ya Allah, pemberian-Mu pemberian yang besar ya Allah. Maka kami memohon daripada-Mu agar Engkau berikanlah kami pemberian yang besar ya Rabbal Alamin. Selamat kami daripada neraka, masuk kami ke dalam syurga. Jadikanlah kami ini umat yang menjadikan penyejuk mata bagi-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal Alamin. Ibu bapa kami yang masih hidup, panjangkanlah umur mereka dalam keadaan baik ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, daripada semua masyarakat di sini, negara kami yang tercinta ya Allah, berikanlahnya kemakmuran, kebaikan ya Allah. Satukanlah hati orang Islam ya Allah. Bagilah kami berlaku adil kepada semua manusia ya Allah, tidak mereka Islam atau bukan Islam. Ajarkanlah kami sifat rahmat sesama manusia, ajarkanlah kami sifat rahmat sesama haiwan pun ya Allah. Ajarkan kami sifat rahmat walaupun dengan benda batu-bata ini ya Rabbal Alamin, seperti mana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami hadir dengan pelbagai hajat ya Allah, Engkau kabulkanlah ya Allah, Engkau kabulkanlah ya Allah, Engkau kabulkanlah ya Allah. Dan sentiasalah sibuk-sibukkan kami di dalam majlis-majlis yang baik ya Rabbal Alamin. Tiada kepuasan bagi kami melainkan di dalam majlis-majlis seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. بظهور النبي